Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi. Dan hari ini sebenarnya adalah ulang kembali apa yang pernah siapa yang ikut live semalam, tapi tiba-tiba di akhir majlis ada masalah menyebabkan terpaksa dipadamkan pengajian semalam. Jadi hari ini kita akan menyambung pengajian kita yang telah kita bincangkan semalam supaya ia dapat dirakam dengan baik. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung semula perbahasan kita, iaitu hadis yang kedua dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, di dalam menceritakan tentang bagaimana wahyu turun kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu saya bacakan hadisnya secara penuh supaya kita dapat mengingati kembali apa hadisnya dengan sanad yang bersambung sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai beliau, para guru beliau, para murid beliau dan seluruh yang telah membaca Sahih Al-Bukhari, mempelajarinya dan juga mengajarnya. Allahumma amin. Dan semoga Allah juga turut memberkati dan merahmati siapa sahaja yang membaca mana-mana karya karangan Al-Imam Al-Bukhari. Allahumma amin. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيرصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيرسم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. Itulah hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dan akhirnya hadis ini dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menjadi hadis yang kedua. Dan kalau kita lihat perbahasan yang sedang kita pelajari, iaitu kalau sebelum ini kita telah melihat tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kerana hadis ini telah melalui Sayyidatuna Aisyah, dan Sayyidatuna Aisyah hadisnya menyatakan bahawa Sayyiduna Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau, iaitu Sayyidina Al-Harith ibn Hisham, telah berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu telah mendatangi anda sehinggalah keseterusnya, sehinggalah selesai hadis ini. Jadi kita lihat sebentar tentang perawi hadis yang selepas Sayyidatuna Aisyah ini, iaitu Sayyiduna Al-Harith ibn Hisham radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Al-Harith ibn Hisham ini sebenarnya juga adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu hadis yang menarik apabila hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi daripada sahabat Nabi. Maknanya tidak direct terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada dua orang sahabat Nabi yang telah menjadi perantaraan sehingga hadis ini sampai kepada kita, iaitu sahabat Nabi yang pertama, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Sayyidatuna Aisyah. Manakala sahabat Nabi yang seterusnya adalah Sayyiduna Al-Harith ibn Hisham. Mungkin kita jarang mendengar tentang Sayyidina Al-Harith ibn Hisham. Secara asasnya Sayyidina Al-Harith ibn Hisham ini
adalah daripada bangsa Quraisy. Beliau adalah Arab Quraisy, iaitu satu keluarga juga dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau Rasulullah daripada Banu Hashim, manakala Sayyidina Al-Haris ibnu Hisham pula adalah daripada Banu Makhzum, daripada Banu Makhzum. Dan beliau ini telah memeluk agama Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Pada pembukaan kota Mekah, beliau telah memeluk agama Islam. Dan kalau kita lihat para sahabat Nabi yang satu ketika dahulu penentang Nabi, dan akhirnya sewaktu Mekah ditawan oleh Rasulullah, akhirnya mereka memeluk agama Islam. Mungkin orang faham, yalah dia orang dah kalah, so dia orang terimalah Islam. Sebenarnya tidak. Kerana Rasulullah tidak pernah memaksa mana-mana manusia untuk memeluk agama Islam. Dan kalau mereka tidak mahu beragama Islam sekalipun, mereka bebas untuk memilih agama mereka. Sebagai contoh, ketika Mesir ditawan daripada tangan Byzantine pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Mesir akhirnya berada di bawah tangan umat Islam, iaitu pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Adakah ini bererti semua orang Mesir ketika itu akhirnya berduya-duya memeluk agama Islam? Jawapannya tidak. Bahkan menurut guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, sekitar dalam 600 tahun selepas itu barulah kebanyakan penduduk Mesir itu beragama Islam. Maknanya pada zaman era Sayyidina Umar, era keseterusnya Bani Umayyah, sehinggalah sampai pada Bani Abbasiyah. Akhirnya setelah 600 tahun berlalu, barulah majoriti orang di Mesir memeluk agama Islam. Pun begitu, sebelumnya mereka tidak memeluk agama Islam, walaupun pemerintah Mesir ketika itu adalah para sahabat, para tabi'in, orang-orang Islam. Bererti mereka masih kekal dengan agama mereka, cuma mereka hidup dengan harmoni di bawah pemerintahan Islam. Tetapi ketika berlaku pembukaan kota Mekah, ramai para sahabat memeluk agama Islam. Dan antara yang memeluk agama Islam pada hari pembukaan kota Mekah adalah sebagai contoh Sayyidina Al-Haris ibnu Hisham. Antara yang memeluk agama Islam pada hari pembukaan kota Mekah juga antaranya adalah ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidina Abu Quhafah. Yang mana Sayyidina Abu Quhafah, Allah takdirkan usia beliau panjang, dan setelah berlaku pembukaan kota Mekah, beliau yang ketika itu sudah begitu lanjut usianya, akhirnya telah memeluk agama Islam. Dan antara yang memeluk agama Islam juga, kalau sebelum hampir-hampir dekat nak berlaku pembukaan kota Mekah, itu adalah Sayyidina Abu Sufyan, ayahanda kepada Sayyidina Muawiyah. Dan antara yang memeluk agama Islam pada hari pembukaan kota Mekah juga antaranya adalah Sayyidatuna Hind, isteri Sayyidina Abu Sufyan, yang mana Sayyidatuna Hind ini terkenal sebagai orang yang begitu kejam pada peringkat awalnya, iaitu pada peperangan Uhud, sehingga dada Sayyidina Hamzah dibelah oleh Sayyidina Wahsy yang akhirnya juga telah memeluk agama Islam. Lalu dibuat kerana atas perintah Sayyidatuna Hind yang ketika itu belum memeluk agama Islam. Tapi subhanallah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, dan orang-orang Mekah yang ketika itu sangat takut kerana mereka sedar banyak jenayah mereka telah lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melakukan pembunuhan, mereka telah menyusahkan Rasulullah, dan pada hari tersebut pula Mekah berada di bawah kekuasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka begitu takut sehingga Rasulullah menyatakan keamanan kepada mereka. Sebagai contoh, Nabi menyatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah Sayyidina Abu Sufyan, dia selamat. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia selamat. Siapa yang berada tetap di dalam rumahnya, dia selamat, tidak akan diapa-apakan. Dan akhirnya setelah Rasulullah mengumpulkan mereka yang sudah kalah tersebut, Rasulullah tanya, apa yang kamu sangka aku akan lakukan kepada kamu? Maka mereka mengatakan, akhun karim wa ibnu akhin karim. Anda adalah seorang lelaki yang begitu pemurah, begitu bagus, dan anda adalah putera kepada seorang lelaki yang juga kami kenal sebagai seorang yang begitu pemurah, iaitu ayahanda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyatakan kepada mereka, izhabu fa antum tulaqa. Pergilah ke mana sahaja kamu ingin pergi, kerana kamu sudah terbebas. Kerana ketika itu mereka sebenarnya sudah berstatus hamba. Mereka sudah di dalam tawanan umat Islam, maka mereka adalah hamba. Dalam
masa bila mereka menjadi hamba, maka mereka terserah. Kalau Nabi merasakan yang paling patut mereka dihukum, mereka boleh dihukum. Kalau Nabi minta mereka supaya bayar, kalau nak tebus diri mereka daripada perhambaan, mereka boleh bayar. Tapi Nabi kata, izhabu fa antum tulaqa. Pergilah ke mana saja yang kamu nak pergi, kerana kamu bebas, kamu tidak akan menjadi hamba kepada mana-mana kaum muslimin. Maka akhlak baginda Rasulullah yang begitu indah inilah telah menyebabkan mereka tersentak bahawa yang mereka perangi selama ini adalah orang yang begitu mereka kenali. Semenjak daripada kecil lagi mereka kenal bahawa Nabi Muhammad adalah insan yang begitu indah akhlaknya. Dan orang yang mereka perangi itulah yang akhirnya pada hari itu, pada hari pembukaan kota Mekah, telah menjadi pemerintah besar kota Mekah dalam masa yang sama. Bukanlah yang berlaku kepada mereka. Mereka dibunuh, dizalimi. Sebaliknya mereka diberikan kebebasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya ketika itulah berduyun-duyun orang-orang musyrikin itu bertukar status daripada musuh Rasulullah menjadi kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka telah dimuliakan oleh Allah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa sahaja menjadi sahabat Rasulullah, darjatnya lebih tinggi daripada mana-mana wali Allah yang mempunyai pelbagai karamat sekalipun. Maknanya ini satu kemuliaan apabila mereka beriman pada zaman Rasulullah dan Rasulullah melihat mereka, maka ini bererti mereka telah menjadi lelaki-lelaki agung paling baik selepas para nabi dan para rasul. Di antara yang telah memeluk agama Islam pada hari pembukaan kota Mekah adalah Sayyiduna Al-Harith ibn Hisham, yang mana beliau telah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu datang kepada anda? Dan kata para ulama, yang menariknya, hadis ini ada dua kemungkinan. Sama ada ketika soalan itu ditanya oleh Sayyidina Al-Harith ibn Hisham kepada Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah juga turut hadir ketika itu. Lalu hadis ini bersambung sanad, iaitu Sayyidatuna Aisyah telah mendengar soalan ini daripada Sayyidina Al-Harith yang ditujukan kepada Rasulullah. Tapi kalaulah yang berlaku sebenarnya Sayyidatuna Aisyah tidak ada ketika itu, maka hadis ini termasuk dalam kategori hadis mursal, iaitu ada seorang yang tidak disebut namanya oleh Sayyidatuna Aisyah yang menjadi perantara antara beliau dengan Sayyidina Al-Harith ibn Hisham. Jadi di sana ada dua kemungkinan. Sama ada Sayyidatuna Aisyah memang berada ketika Sayyidina Harith bertanya soalan kepada Nabi, maka hadis ini bersambung sanad. Tetapi kalaulah Sayyidatuna Aisyah tidak ada ketika itu, tetapi beliau diberitahu bahawa Sayyidina Al-Harith ada bertanya kepada Nabi tentang bagaimana wahyu turun kepada baginda Nabi, maka Sayyidatuna Aisyah dalam hadis ini telah menyatakan bahawa Sayyidina Al-Harith telah bertanya. Maka dalam keadaan kalaulah realitinya Sayyiduna Al-Harith ketika bertanya soalan tersebut, Sayyidatuna Aisyah tidak ada ketika itu, maka hadis ini terputus. Tetapi yang menariknya, kata para ulama, walaupun hadis ini hadis mursal, iaitu terputus sanadnya, tetapi apabila terputus sanad itu berlaku antara sahabat dengan sahabat, maknanya ada seorang sahabat yang tak disebut namanya menjadi perantara antara Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Al-Harith ibn Hisham, maka hadis ini dinamakan mursal as-sahabi, dan hadis mursal sahabat itu tidak menjadi masalah. Maka dengan sebab itulah hadis ini dimasukkan dan dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk berada di dalam Sahih Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kesimpulannya, kita sendiri tidak pasti apakah yang sebenarnya berlaku. Adakah memang Sayyidatuna Aisyah ada ketika soalan itu diajukan, atau Sayyidatuna Aisyah sebenarnya tidak ada? Walaupun Sayyidatuna Aisyah ada ke atau tidak ada ke, hadis ini tetap hadis yang sahih, kerana sahabat Nabi itu tidak akan meriwayatkan biasanya melainkan daripada seorang sahabat Nabi yang lain juga. Dan para sahabat semuanya adalah adil, iaitu orang yang dipelihara oleh Allah daripada melakukan pendustaan yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah sekiranya diizinkan oleh Allah, esok kita akan sambung semula tentang apakah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Al-Harith ibn Hisham bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasulullah, bagaimanakah wahyu datang kepada anda? Apa bentuk-bentuknya? Bagaimana ciri-ciri
suasana ketika wahyu datang kepada anda. Esok kalau diizinkan Allah, kita akan melihat jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan di dalam hadis yang kedua ini. Saya mohon maaf hari ini agak kelang kabut sebab saya pun baru sampai. Jadi nak susun pun jadi agak terlambat tadi. Jadi saya mohon maaf kita berhenti agak lewat hari ini sehingga 6.16 masih ada, sedangkan sepatutnya 6.10 sudah berhenti. Mohon maaf kerana mengambil masa semua. Jazakumullahu khairah. Esok kita masih berada di hadis yang kedua untuk semakin kita melumati, semakin kita ingin menelusuri sabdaan Sayyidina Rasulullah. Setiap hari bersama Nabi, setiap hari bersama kalam Nabi. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.